Selamat pagi. Jadi saya daripada grup yang akan membentangkan tentang sistem ekonomi sosialis. Jadi sistem ekonomi sosialis ini bermaksud keputusan ekonomi semua ditentukan oleh kerajaan. Jadi rakyat ataupun firma tidak mempunyai hak dalam menentukan sistem ekonomi yang berlaku dalam sebuah negara. Jadi kita akan start dengan ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Ciri-ciri dia ada 5, iaitu objektif pengeluaran, pemilikan sumber, persaingan, agihan pendapatan dan kaedah untuk membuat keputusan. Jadi bagi objektif pengeluaran bagi sistem ekonomi sosialis terutamanya ialah untuk menjaga kebajikan rakyat dan mementingkan ciri yang kedua iaitu pemilikan sumber. Jadi seseorang individu dalam negara yang mengamalkan sistem ekonomi sosialis, dia tidak ada hak untuk memiliki harta persendirian. Bukan macam kita dekat Malaysia, kita kan macam boleh ada kereta, boleh ada, contohlah kalau kita nak kembangkan kita punya perniagaan, macam seorang petani kan ada sawah-sawahan, ada kebun-kebun untuk dia tanam lah. Jadi kalau dekat dekat negara yang mengamalkan sistem ekonomi sosialis, dia tak boleh tau. So paling popular kat sini adalah negara yang kawalan dia ketat iaitu Korea Utara. Beralih kepada persaingan. Jadi negara yang mengamalkan sistem ekonomi sosialis, firma-firma di negara itu tidak mampu untuk bersaing kerana semuanya tentang ekonomi ditentukan oleh kerajaan daripada segi agihan serta sumber-sumber. Jadi untuk ciri yang keempat iaitu agihan pendapatan. Bagi negara seperti Korea Utara, mereka mengagihkan pendapatan dengan adil, iaitu untuk memaksimumkan kebajikan rakyat. Jadi jurang antara rakyat yang miskin dan rakyat yang kaya tidak terlalu ketara dan mereka mempunyai kebajikan mereka terkawal dari segi harta dan keperluan-keperluan harian. Dan ciri yang terakhir iaitu kaedah membuat keputusan. Jadi tentulah kerajaan seperti negara Korea Utara, Venezuela dan negara Cuba, kerajaan mereka menjadi ketua ekonomi dan kerajaan sahaja yang akan menentukan bagaimana ekonomi di negara itu ingin berjalan. Jadi tiada mana-mana pihak, terutamanya firma atau rakyat, bebas untuk menentukan ekonomi di negara mereka. Okey, poin yang seterusnya kami ingin membincangkan pasal penyelesaian masalah asas ekonomi. Masalah asas ekonomi seperti perkataan asas ada 4, ASAS. Tapi tak dikira mengenai dengan dia punya perkataan tu. So yang pertama adalah apa barang yang hendak dikeluarkan. Yang kedua, berapa kuantiti barang yang hendak dikeluarkan. Yang ketiga, bagaimana cara barang itu dikeluarkan. Dan yang keempat, untuk siapa barang itu dialihkan. Yang pertama, apa yang hendak dikeluarkan. Dalam sistem ekonomi sosialis, negara-negara yang mengamalkan sistem ekonomi tersebut adalah senang je, semua ditentukan oleh kerajaan. Apa matlamat dia? Untuk memaksimumkan kebajikan rakyat. So apa barang tu, macam apa yang rakyat perlu untuk diorang keluarkan, hasilkan barang tu, semuanya kerajaan yang tentukan. Kedua, berapa kuantiti barang yang hendak dikeluarkan, semuanya ditentukan oleh kerajaan. Sama juga macam tadi, apa yang hendak dikeluarkan. Berapa ni mungkin mengikut kuantiti rakyat yang mereka ada, sebab semua rakyat akan mendapat barang yang sama kan, sebab kerajaan yang mengagihkan barang tersebut kan. Okey, so apa matlamat kerajaan untuk berapa barang yang hendak dikeluarkan ni? Semestinya meningkatkan kebajikan rakyat. Okey, kita pergi yang ketiga iaitu bagaimana barang itu diproses atau dikeluarkan. Kerajaan juga menggunakan sumber pengeluaran yang sama seperti sistem ekonomi yang lain. Seperti ada 2 iaitu intensif buruh dan intensif modal. Yang mana yang pengeluaran yang cekap dan mencapai GTP. GTP itu apa? Guna tenaga penuh supaya pengangguran dalam negara itu dapat dikurangkan. Sebab berbalik kepada matlamat kerajaan iaitu memaksimumkan kebajikan rakyat. Dia tak nak banyak rakyat menganggur dekat dalam negara dia. Bila semua rakyat dapat kerja, maka meningkatlah kuasa beli mereka.
Yang keempat iaitu untuk siapa barang tersebut dikeluarkan. Okey, seperti mana yang kita tahu, kerajaan adalah matlamat dia persimukan kebajikan rakyat. So, untuk siapa dikeluarkan, maknanya barang semua diagihkan secara sama rata antara satu sama lain rakyat. Okey, saya pula akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi sosialis. Okey, rakyat yang tinggal di negara yang mengamalkan sistem ekonomi sosialis, penderitakan mereka akan berkurangan kerana pendapatan diagihkan secara adil kepada semua pihak, tidak kira golongan berada ataupun golongan yang miskin. Jadi mereka bersama-sama dapat merasai nikmat sumber ekonomi yang terdapat di dalam negara tersebut. Okey, kelebihan yang kedua pula, pelaksanaan pembangunan lebih cepat kerana semua idea pembangunan di dalam negara ditentukan dan diuruskan oleh kerajaan sepenuhnya. Swasta tidak boleh menguruskan pembangunan negara kerana memerlukan kos yang tinggi. Dan hanya kerajaan sahaja yang boleh menguruskan masalah tersebut. So, dengan mengamalkan sistem ekonomi sosialis ni, pembangunan dalam negara dapat lebih pesat dan lebih mudah untuk dilakukan. Kelemahan sistem ekonomi sosialis pula ialah hak individu tak diakui kerana walaupun individu tersebut memiliki banyak aset seperti bangunan ataupun sawah padi, mereka tidak boleh sesuka hati melakukan kegiatan ekonomi kerana semuanya perlukan approval daripada kerajaan dulu. Kerajaan perlu mempersetujui kegiatan mereka sebelum mereka dapat menguruskan perniagaan mereka. Okey, kelemahan sistem ekonomi sosialis yang kedua, firma-firma yang terdapat di dalam negara yang mengamalkan sistem ekonomi ini tak dapat mengeksploitasi sumber ekonomi dengan sesenang-senangnya kerana semua sumber ekonomi di dalam negara telah terhad dan sepenuhnya diuruskan oleh kerajaan. Jadi mereka tidak boleh senang-senang melakukan kegiatan ekonomi kerana semuanya tertakluk di bawah pengurusan kerajaan. Sekian, terima kasih daripada kami.